Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana datang kelas tepat pada masa. Terima kasih sangat. Jadi cikgu nak minta izin kita sambung sekarang untuk belajar. Okey, untuk bab yang ke-8 ya. Jadi tinggal bukan bab 8, silap bab 7. Kita dua lagi bab 8 dan 9 kita akan tamat dalam bab ni ya. Jadi murid-murid, sekali lagi benda ini penting ya. Kalau anda rasa boleh belajar sendiri, silakan ya. Tapi sebelum cikgu mulakan kelas sekarang, cikgu nak bagi tahu dulu ya dua perkara. Kamu boleh tengok pada skrin handphone anda. Sila buka skrin handphone anda sekarang ya. Buka dulu. Okey. Pertama sekali, murid-murid, kamu perlu ingat ya, cikgu telah memberikan soalan kuis bab yang ke-6. Soalan kuis bab yang ke-6. Kamu boleh nampak adalah kat sini. Wah, Mok Ihan dapat markah penuh ke? Bagus. Okey, bagus ya. Jadi ada kuis, tolong buat. Tahniah kepada Mok Ihan sekali lagi. Very good. Jadi yang lain kalau anda belum buat, sila masuk ke Google Classroom dan jawab. Okey. Google Classroom kita, kod dia seperti yang dipaparkan pada skrin dan ada juga di dalam link dia ada di dalam dalam panggil apa itu, Google Form kehadiran ya. Cikgu tulis memang ke atas Google Form kehadiran itu. Itu yang pertamalah. Jawablah kuis itu ya untuk penilaian. Yang kedua, untuk mereka yang nak imbas kembali, andai kata kamu rasa cikgu mengajar itu boleh faham, murid-murid, cikgu tak promo ya, bukan ya. Cikgu bukan nak promo, cikgu nak bagi tahu sahaja bahawa semua kelas tingkatan 4 dan 5, contoh ya, kelas sains tingkatan 5, cikgu bukakan dulu ya. Nah, dari bab 1 hingga bab 7 ni, cikgu telah upload ke dalam YouTube. Cikgu nak letak dalam Google Classroom, tak masuk YouTube, takut pula kamu ada antara kita lah, bukan semestinya kamu ya. Bukan. Ada yang kamu dah masuk bagus lah Google Classroom. Ada ramai yang tak masuk Google Classroom. Jadi cikgu terpaksa upload ke dalam YouTube ini supaya anda senang nak ikut semula bab yang telah belajar. Okey, memang cikgu ajar mengikut buku teks. Tak ada masalah katanya, okey cikgu saya tak ada buku, cikgu saya tak ada duit nak beli buku baru, ini semua alasan saja. Jadi cikgu ikut buku teks dan mengajar di sini. Kalau anda tengok ada banyak di sini. Jadi tingkatan 5 bersama dengan tingkatan 4 lah. Okey, tingkatan 4. Kalau anda tengok KSSM tingkatan 4 pun ada. Okey. Cikgu memang dah bagi di sini. Okey, termasuk yang cikgu ajar untuk form 4 tahun ni lah, untuk kumpulan form 4. Jadi kamu boleh tengok sendiri di dalam YouTube lah, tekankan nama cikgu di situ, letakkan nama cikgu Sian Chuan. Jadi kamu boleh masuklah ke channel, bukan boleh kata channel sebenarnya, maksudnya sebenarnya channel lah. Kamu akan nampak, jadi nampak video-video itu telah disusun di dalam playlist lah, playlist tingkatan 4, KSSM Sains tingkatan 4 ataupun KSSM Sains tingkatan 5. Jadi kalau tidak, kamu akan tengok semua video ini campurlah bio ke form 4, form 5, sains form 4, form 5, jadi campur. Kalau tidak, tengoklah kat playlist. Cikgu ulang playlist啊，你们会看的吗？找一个人那一个 YouTube 的那个网，你去看他的那个它呈现东西咯。Jadi siapa yang rasa nak buat ulang kaji, dengar semula, pasangkan earphone dan dengar, okey je. Cikgu dah ajar di situ, ada di situlah. Jadi tolong ya, buat ulang kaji ya. Sebab cikgu pun tak boleh nak memastikan macam mana kata ya, buka sekolah itu keadaan dia macam mana. Kalau buka sekolah, semua murid hadir, tak apa. Yang cikgu khawatir ialah 2 ataupun separuh orang yang hadir, itu pun menjadi isu. Jadi tolong ya, belajar sendiri dan pastikan anda sedar sekali lagi kita ada PK. Ada PK ya, cikgu ada sebut kan PK. Cikgu sebut ke tak untuk kelas 5 quality? Kang Hao? PK? 有老师们讲到 PK 东西。
刚好各位老师有讲到吗？PK 你关sebut ke tak PK？ PK 是什么？ PK 是什么？Okey. Jadi nampaknya cikgu perlu sebut dalam 2 minit jugalah. Cikgu nak pendekkan kata ya. Jadi murid-murid, kamu telah menghantar laporan eksperimen, betul kan? Jadi nanti kalau buka sekolah, kamu perlu hantar laporan tersebut. Laporan, isu ke báo cáo. Benda itu akan dinilai dalam PBD. PBD pentaksiran bilik darjah Xiaoyuan Pinggu mah. Okey, tak apa. Itu sekolah punya. Satu lagi, markah itu akan dinilai di bawah PK. PK itu yang akan hantar markah ke Lembaga Peperiksaan Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia. 就是会送去教育局的那个考试部那边。Markah itu kalau ikut pemerhatian cikgu boleh membantu anda lulus dalam SPM. Dia tak ada hitam putih kata berapa markah. 意思说那个科学报告没有黑白讲说多少分，没有。Tapi mengikut pemerhatian cikgu根据老师的那个观察，他帮助到学生membantu murid untuk lulus dalam SPM ataupun naikkan grade， 他有帮到学生去及格或者是提升他那个 grade， 从 D 变去 C 变去 B 的意思。OK， 我昨天有讲吗？遗憾，betul kan cikgu ada cakap ke tak? Jangan. Ada. Jadi tak apa. Syahira pun sebagai saksi sekali lagi dengar ya. Jadi kalau buka sekolah memang perkara itu yang kita akan buat dululah. Jadi kita cuba habiskan apa yang kita nak belajar hari ini ya. Jadi kita sambung dulu, tak nak buang masa. Jadi cikgu dah sebut untuk mikroskop dan teleskop semalam. Teleskop cikgu tak lukis di atas kertas saja. Jadi murid-murid, macam mana teleskop itu boleh berfungsi ya? Buka surat 212. Okey, benda ini nak ke tak nak, kamu perlu belajar. Jadi kamu telah diberikan 2 kanta seperti yang ditunjukkan pada atas ini ataupun pada skrin 212. Okey, 212 212面 Setiap yang kamu belajar sekarang, mikroskop dan teleskop ini, mikroskop semalam dah sebut, tengok balik YouTube. Teleskop pun cikgu dah sebut. Tapi cikgu nak lukis semula saja di sini. Sama macam mikroskop. Perlu ingat, dia ada 2 kanta yang ada fungsinya sekarang. Cikgu, apa yang kamu nak sebut sekarang? Jadi, tugas anda, kerja kamu ini penting tau. Untuk memahami pelukisan arah cahaya， 也就是说那个光线的那个去向是怎么走的，它怎么折射的。Semua benda itu seharusnya telah menjadi satu kebiasaan lah. Kamu tak boleh kata, cikgu saya tak pernah belajar, saya tak tahu. Cikgu, kenapa kamu lukis satu garis melintang ni? Biasanya kalau kanta, 镜片, dia mesti ada satu garis yang melintang yang menunjukkan dia melalui tengah-tengah kanta itu. Okey? 一定要通过中间这条线的。Jadi yang garis itu sebenarnya kita namakan dia sebagai paksi utama lah. 主要那个线tu. Kalau kamu tak reti lukis, cikgu pun tak boleh nak jawab apalah. Jadi murid-murid, apa yang berlaku sekarang adalah kamu perlu tahu macam mana kamu nak lukiskan pergerakan cahaya. Perlu ya? Ni pun jangan so, 我不懂啊. Jadi untuk setiap kanta, kalau kamu nak mula, cikgu guna biru pula untuk kanta, dia mesti ada F. Dia mesti ada F. Itu yang kalau kamu tak faham, kamu tengok di sini. Dia mesti ada F dan F. Okey? Jadi cikgu, kalau kamu tengok dalam gambar aja di sini, okey? Nampak ke tak F dia? F dia di sini dan F dia di sini. Ini untuk kanta yang pertama, yang kita namakan sebagai kanta objek. Kanta kedua kita panggil kanta mata sebab dia dekat dengan mata. 它靠近我们的眼睛的. Itu kanta mata. Kanta objek sebab dia dekat dengan objek. 它比较接近那个你要看的那个东西的那个地方咯。方向不是地方，方向. Jadi itu kanta objek, punya kanta mata. Jadi untuk kita punya pemahaman di sini, anda perlu tahu sebab
dia punya cermin nipis. Kanta cembung dia nipis. Kanta cembung dia nipis. Jadi F dia itu tak ada isu pun. F dia itu hanya lebih jauh saja. Okey, F dia itu lebih jauh. 它是比较远一点罢了。Kalau F ini ada 3 cm, sini pun akan jadi 3 cm. Kalau kamu lukis akan datang lalu kalau 你画这个3 cm 的话, sini pun dia akan jadi 3 cm. Sebab jarak mesti sama. Dia tak mungkin tak sama. Jadi kita faham semua bahawa kita perlu tahu objek untuk yang kita tengok pada teleskop adalah pada tempat yang jauh. 也就是说从远方来的那个星球啊 contohnya planet ke ataupun matahari ke bintang ke semua itu ada daripada jauh. Jadi kita tak mungkin lukiskan objek pada garis paksi utama sebab dia memang jauh. Jadi dia dari jauh, 他从远方来的 jauh dia akan pergi ke mana? Murid-murid, kalau anda tengok pada gambar raja itu, okey, dia dari jauh. Pertama, dia akan lalu pada titik fokus, sampai pada kanta. Okey, lalu pada titik fokus sampai pada kanta. Kamu akan lukis di sini. Cikgu, macam mana saya tahu saya nak lukis macam ni? Sedikit serong condong ataupun condong serong banyak. Macam mana saya nak tahu? Benda ini kalau kamu nak tahu, dia berasaskan kepada biasanya dalam ujian lah. Dalam ujian, dia akan bagi salah satu garis. 依照考试的时候，他会给其中一条线的。Biasanya untuk yang isu ini, dia akan bagikan garis yang melalui pada titik tengah-tengah kanta tersebut. Dia akan melalui O. Okey, O itu sekali lagi siapa yang tak tahu O itu apa nama, perlu tahu ni memang tonghuak, memang jauh. Mesti faham dan pandai sebut. Okey, kalau anda tak tahu, kamu boleh tengok di sini pusat optik ya, ataupun titik asas pusat optik di sini. Juga asyik gunakan titik asas lah. Titik asas itu memang graf. Okey, pusat optik. Okey, pada pusat kanta, pusat optik. Nak O nya pusat optik. Okey, jadi dia akan lalu pada pusat optik balik kepada muka surat yang kamu ada sekarang, buku kamu 212 ya. Jadi dalam ujian biasanya dia akan lukiskan satu garis dulu di sini. Dia akan lukis satu garis lah yang akan melalui pusat optik. Kamu akan nampak dia memang lurus. Dan kamu akan lukis yang kedua lah melalui F. Okey? Dan melalui F ini dia akan sampai pada titik tengah sini. Bukan titik tengah, silap. Okey? Pada paksi kanta. Cikgu, apa itu paksi kanta? Dia讲什么? Paksi kanta ialah menegak kepada paksi utama, 交线. Itu adalah paksi kanta. Jadi dah sampai itu apa akan berlaku di sini? Garis hijau itu dia akan terbias. Okey, dia akan terbias. Dan dia akan bentuk. Ya, cikgu dah larikan gambar sikit. Dia akan bentuk image pada F. Kalau anda ikut lukis, dia akan bentuk image pada F. Dia lari dah sikit lah, murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey. Jadi kalau anda lukiskan gambar itu sekarang, kamu punya image akan bentuk pada mana? Kalau anda tengok pada buku teks kamu, murid-murid, kalau kamu tengok pada buku teks kamu sekarang dia akan bentukkan image pada titik fokus yang sebelah kanan, selepas kanta itu. 还制造出一个印象咯。Jadi dari jauh, objek dari jauh tak nampak, sampai sini dia akan bentuk image. Image yang pertama. Okey, tapi image ini kita masih kirakan dia tak cukup jelas.
Jadi kita nak tengokkan dia, jadi kita akan letakkan lagi satu kanta. Okey, kita akan letakkan satu kanta, tapi kanta itu kamu akan perasan dia kanta yang tebal. 它是很厚的，比较厚。Apa bezanya yang tebal dan nipis? Nipis, titik fokus dia jauh. Kalau tebal, titik fokus dia akan lebih rapat. Jadi seperti biasa, jika gunakan warna yang biru muda sekarang, ya, dia akan ada titik fokus. Kalau sini, okey, bukan, perlu lukis cantik sikit supaya jelas sikit. Kalau sini, ialah contohnya 2 cm. Kalau kamu lukis, sini pun akan jadi 2 cm. Ya, ini ialah F. Tak salah, F. Tapi depan ada F biru tua, sini ialah F yang biru muda ini. Macam mana kita nak bezakan? Di sini kalau ikut buku teks, kamu boleh nampak dah. Kanta objek kita akan gunakan FO. FO. Kalau kanta yang image akan kanta image juga. Kanta mata pula kita titik fokus itu kita akan guna FE. FE. Jadi kamu akan nampak untuk bezakan dua-dua ini, ya, yang depan dan belakang untuk kanta objek kita akan guna FO. Okey. Untuk yang kanta mata, yang kanta kedua tiga ke cingpian, kita akan guna istilah FE. FE. Ke mikroskop yang dah. Kita akan gunakan FE untuk menandakan dia ialah titik fokus yang milik kepada kanta kedua. 它是第二个镜片的焦点. Jadi apa yang berlaku di sini adalah, murid-murid, kalau anda tengok, okey, murid-murid, boleh ikut kan? Dia mengkai, boleh faham ke tak? Boleh ikut ke tak? 可以啊，我相信你们是可以的啊。Jadi kalau anda ikut lukis sekarang, benda itu sama saja cara lukis dia. Okey? Kalau jika padam, bukan padam, jika gunakan warna kuning sekarang, 如果用黄色的话, image ini akan tukar menjadi objek untuk kanta yang kedua. 它变成第二个镜片的 objek loh. Jadi benda ini sekarang, dia akan lalu pergi ke kanta. Okey? Lepas itu dia akan bias pergi ke titik fokus. Satu lagi, atas ini, cahaya dia akan lalu pada titik pusat optik ataupun titik asal dan teruskan. Dan kita akan cakap, ya, tak ada tempat bersilang di sini. 它是没有交叉点的. Mata kamu di sini, jadi mata kamu sekarang tengah tengok apa? Mata kamu adalah di sini. Ini adalah mata. Itu pasal nama untuk ini panggil kanta mata. Ini pula sebab objek, jadi ini panggil kanta objek. Jadi mata kamu sekarang akan tengok pada apa? Benda ini kau perlu faham, kita akan sambungkan garis itu pada sebelah sini. Gunakan pembaris, ikutkan dia punya contoh. Kita akan sambung macam ni. Jadi kita akan nampakkan image. Okey, image yang cikgu gunakan warna kuning, image di sini. Jadi mata kamu sekarang akan pandang image selepas kanta itu. Okey? Selepas kanta itu, pada sebelah tempatnya image atau objek itu terbentuk. Kenapa cikgu gunakan image? Sebab objek itu adalah image daripada kanta yang pertama. Objek di sini,这个 objek, 这一个镜片 kanta mata的 objek adalah image kepada kanta objek. Jadi bentuklah image akhir. 要分别这两个东西ya. Ini adalah image pertama. Ini adalah image pertama, sekali lagi. Ini adalah image akhir. 最终的印象. Jadi disebabkan dia tak ada bersilang satu. Kedua, objek dan image. Objek dan image pada tempat yang sama
bahagian kanta yang sama，两个都在镜片的同一面，你说前面的意思。Jadi image ini bersifat maya. Maya dan lebih besar. Jadi objek yang asalnya contohnya bintang. Jika ulang objek ini duduk kepada bintang ke planet. Okey, akan dinampak di sebelah sini di mana image itu menjadi lebih besar. Lebih besar, tapi tak mungkin nak besar sangat sebab pertama sekali kita nak tengok adalah bentuk kepada planet ataupun bintang tersebut. Kedua, kita perlu fahamlah faktor cahaya. 那个 planet 或是 bintang 的光线 yang cahaya dari bintang planet itu mungkin tidak cukup kuatlah untuk menampakkan, memaparkan image yang sepenuhnya. Okey? Siapa tak boleh ikut? Siapa tak boleh ikut? 老师，我需要画这个吗？ Cikgu, saya perlu lukis ini ke? Nanti cikgu akan jawab pada akhir kelas ini ya. Sebab mungkin ada antara kamu tanya, cikgu, saya nak buat nota, tapi saya nak buat nota apa dulu? Sabar ya, cikgu akan ajar pada penghujung kelas nanti. Dan mungkin ada antara kamu tanya, cikgu, buku rujukan ataupun senior, kakak ke abang saya tidak ada pun mengajar saya benda ini. Mereka hanya lukis yang ini saja. Muka surat yang ke 208, dan 209. Itu pun betul. Itu adalah asas. Tapi sekarang untuk silibus kamu, dia memang khas untuk mikroskop dan teleskop. Dia tulis di situ. Dia nak murid lukis teleskop dan juga mikroskop. 你说他们除了要你画一个镜片之外 selain daripada lukis satu kanta, dia nak kamu lukiskan bagaimanakah dua kanta boleh digunakan sekali untuk bina alat optik. Alat optik 意思说怎么样把两个镜片用在一起做成一个新的功能的工具. Jadi benda ini anda perlu faham. Murid-murid, kalau anda tidak sempat ikut kelas cikgu, kamu boleh tonton semula ya. Benda ini cikgu tahu bukan semua orang yang suka, tetapi anda perlu belajar. Jadi, apa lagi yang kamu perlu belajar sebelum kita masuk yang seterusnya? Murid-murid boleh tengok pada muka surat 209. 209. Ya. Kita telah belajar kanta cembung. Kanta cembung. Kahan di mana? Tangkahan. Tak ada lah, tidur lah tu. Okey, kanta cembung, 凸出来的. Jadi sekarang kita mesti juga ingat ada lagi satu kanta ya. Kita panggil kanta cekung. Kanta cekung. Cikgu, apa itu kanta cekung pula? Kanta cekung, cekung 凹进去的意思. Okey? Ini kanta cekung. Untuk memahami pelukisan pergerakan cahaya seperti kanta cembung, kamu perlu tahu dulu ada dua garisan. Garisan yang pertama, garisan melintang. Itu 一条打横的线. Dan garis itu adalah melintang melalui pusat optik. Paksi utama. Dan ada lagi satu garis 90 darjah. Itu 91打去 paksi utama, kita pakai paksi kanta. Okey? Dan seperti kanta cembung. Okey? Dia mesti ada titik fokus. 也是会有 titik fokus. Okey, hanya titik fokus dia terbentuk bukan selepas kanta, dia sebelum. Cikgu dah terangkan pada dua kelas sebelum ni. Okey, tengok semula. Jadi kenapa anda perlu belajar sekarang ini? Yang gambar ini lah, ataupun kita panggil pergerakan cahaya lah melalui kanta cekung. Jadi murid-murid, andai kata objek kat sini. Objek pada mana-mana tempat. Kamu perlu tahu ya, tengok gambar raja ini. Dia bagi yang pertama contohnya pada selepas 2F.
Okey, ataupun 2F ataupun di antara 2F dan F pun boleh. Mana-mana objek. Jadi macam mana pergerakan cahaya dan pembentukan image dia. Nak ke tak nak, kamu perlu belajar. Jadi garis seperti yang kamu belajar ada dua. Ini ada 2条线的. Garis pertama dari hujung kepala ini, dia lepas ke O. Pusat optik dan terus. Dia memang straight. Yang kedua, dia selari dengan paksi utama. Selari dengan paksi utama. Tetapi dia tak pergi F Dia tak pergi F. Dia bercapah. Bercapah. Itu 打散出去的。不是打散去，不是集中啊，是打散出去。Nah. Okey. Dan kalau kamu tengok di sini. Nah, nampak? Dia akan keluar macam tu. Okey? Jadi kalau anda meminta lukis, Cikgu mengharapkan supaya anda boleh faham ya. Boleh faham bagaimana anda nak lukis. Sekali lagi, dia capah. Dalam exam biasanya dia akan bagi garis yang pertama ini, atas ni. Baru yang kedua kamu lukis sendiri. Baru yang di sini, Cikgu, mana image dia? Image itu akan berada di kat belakang. 你会打球面，用点点点的线。Kamu akan guna apa? Pembaris. Kamu akan guna pembaris untuk lukiskan garis bertitik ini di belakang. Jadi maksudnya guna pembaris macam mana? 如果你有车的话, kalau kamu ada pembaris, ini pembaris Tengok ini pembaris, anda kata ini pembaris. Ini pembaris Jadi kalau garis kuning itu di belakang ini garis kuning ini. Jadi kamu akan letak kat depan ni, sambunglah titik-titik, letak titik-titik. 明白吗？你说你会放在那一条线直线那边， lepas itu kamu akan sambung, panjangkan pembaris kamu, letakkan titik-titik, garis bertitik di belakang ataupun garis berputus di belakang. 意思画出那个线是说不是连在一起的线lah. Kamu akan lukiskan garis berputus. Maksud ini sama di sini. Maksud dia, kamu akan lukis sambung di belakang sini. Sambung. Jadi kamu akan perasan bahawa ada tempat yang dia bersilang itu. Ya, itulah dia sebenarnya. Itulah dia sebenarnya pembentukan image. Cikgu guna warna hijau supaya anda nampak lebih jelas perbezaan dia. Inilah image. Dan kalau kamu lukis macam tu, kamu akan dapat salah. Cikgu dah lukis pun salah ke? Ya, sebab image ini adalah image yang di tempat sama dengan objek. Jadi dia image pun berbentuk bintik-bintik ataupun bertitik putus. Sebab itu adalah image yang maya. 意思说是一个不存在的影像 maya. Dia 3D lah di sini. Boleh faham ke tak? Kalau kamu tengok di sini, kamu akan nampak image dia, murid-murid. Tengok muka surat 209. Image Image. Dengan 208 image dia lain Ni kan image Bukan isu terbalik ke tak terbalik saja. Untuk kanta cembung, image itu tidak berputus sebab dia nyata, 它是nyata的，存在的。那 image 是存在的。Untuk yang kita punya kanta cekung, image dia kita panggil maya. Jadi maya kita wajib lukis dalam bentuk bertitik. 明白吗？明白吗？刚好。Boleh faham? Syahira, boleh faham tak? Saya tahu benda ini susah tau. Kamu masuk mungkin kali pertama kan untuk bulan ini kan. Jadi, tengok balik YouTube itu. Okey, tengok balik. Tengok balik Cikgu tak boleh nak bantu apa. Nanti cikgu akan sharekan link itu di dalam grup lah. Tonton semula je lah. Kang Hao, boleh faham Kang Hao? Jun Hao. Jun Hao boleh faham tak? Kang Hao dan Jun Hao. Boleh. Jun Hao. Jun Hao. Jadi kita sambung untuk bahagian yang seterusnya. Jadi
peralatan optik ini nak ke tak nak, kamu perlu tahu sekarang lukiskan dengan jelas bagaimanakah pergerakan cahaya di dalam mikroskop dan di dalam teleskop. Di dalam mikroskop dan di dalam teleskop. OK， 你要画出那个光线是怎么样走的。Benda ini bukannya hafal, tetapi anda perlu bijak lukiskan garis itu. OK， garis yang melepaskan pusat optik， 所有通过中间这个镜片中间的线呢， cahaya itu akan tembus keluar, tidak ada bengkok ataupun terbias， 它是不会弯曲，它是直条线的。OK， selepas kanta, kalau selepas kanta melalui paksi kanta, yang melalui paksi kanta, ya, itu akan terbias ataupun kata bengkok. 如果是通过那个中间打直的线 yang tegak di tengah-tengah kanta itu, ya, itu akan bengkok ataupun terbias. Perlu berhati-hati ya. Okey, so nanti kita tengok masa akan datang. Kalau kita buat latihan, kita baru tahulah. Jadi yang penting, cikgu dah sebut dan tengok muka surat 213. Okey. Sepatutnya kat sekolah lah bina model teleskop ringkas lah. Tapi tak apa. Masa akan datang lah kita akan buat. Kalau sempat kita buat. Kalau tidak, ini pun mungkin kita tidak buat yang benda ini. Okey, kita lebih kepada yang eksperimen yang cikgu telah bincang sebelum ini ya. Kita dah buat 5 eksperimen, tinggal lagi yang mikroorganisma belum buat lagi. Mikroorganisma bab 1 itu. Kita perlu buat 3 eksperimen di sana ya, 3 ya. Okey, jadi cikgu, kanta ini selain daripada mikroskop dan teleskop, manakah lagi kita guna? Jadi tengok muka surat 214. Ya, dia digunakan dalam seperti kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex ya, dengan 2 kanta yang berbeza di dalam dia. Okey. Juga digunakan dalam kamera litar tertutup CCTV beresolusi tinggi dan juga kamera pengintip spy cam lah di dalam alat keselamatan. Jadi perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan seperti dalam telefon pintar dan televisyen litar tertutup menjadi setebal beberapa milimeter saja. Cikgu nak perkenalkan istilah mikron. Jadi ada kanta yang kita guna memang dalam saiz yang kecil, kita panggil saiz mikron, ataupun 1 mikron sama dengan 0.001 mm. Siap bukan? 1 mikron. Kalau ikut sangat kecil lah. Sangat kecil lah. Macam tangkahan punya. Tangkahan tak ada kat sini kan. Jadi macam tangkahan punya lah. Jadi tangkahan punya apa kan? Dia punya sel badan lah contoh. Jadi apakah kesan kanta rata terhadap saiz dan ketebalan telefon pintar? So现在的 handphone, kalau kamu tengok handphone sekarang, kamera handphone itu kecil. Dia tak ada isu lah. Jadi, cikgu, kalau saya belajar ini, saya mahir dan saya suka bahagian ini, boleh ke tak saya kerja di bidang ini? Kalau kat Taiwan, Malaysia, Penang, Pulau Pinang ada ya, Johor pun ada. Ya, kita memang ada kilang yang membuat kanta dan untuk ekspor. Khususnya kalau cikgu dah cakap Taiwan, Taiwan pun ya. Taiwan memang tempat dia membuatkan kanta-kanta semua ini. Lepas tu ekspor ke Amerika ya. Malaysia pun ya di Pulau Pinang. Tapi tak tahu kilang itu tutup ke tak di bawah MCO lah. Sebab dengar kata banyak kilang Malaysia telah berlingkup ya. Bankrupt. Sebab MCO. 明白吗？我们是说告诉你说有这样的东西，有些人喜欢做镜片的嘛，antara kita ada orang yang suka dengan kanta. Jadi dia boleh ceburi bidang ini. Jadi seterusnya kamu pun nampak. Tengok muka surat 214, 2 gambar yang sama tapi menggunakan kamera yang berbeza. Pertama, image kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 70 mm dari jarak 15 meter. 什么意思老师？ Maksud dia kanta itu 70 mm ini bermaksud kanta itu, kalau ini kanta, dia punya titik fokus, inilah kanta.
titik fokus dia adalah 70 mm. 7 cm. 7 cm je. Okey, daripada jarak 15 meter, objek itu dari 15 meter, kanta itu ada 7 mm punya fokus, dapatlah image seperti ini. Maksud objek jauh. Tapi kalau gunakan panjang fokus 24 mm dari jarak 15 meter, kamu akan nampak gambar image itu lebih jauh. 如果它的 fokus 是20 mm, tadi 70 mm kan. Kalau kita gunakan yang tebal, kanta yang tebal, maksud dia tebal. Tebal. OK. 如果用比较厚的那个镜片的话， maka F itu akan jadi kecil loh. F itu akan jadi kecil. Mungkin 24 mm. Jadi 24 mm objek yang jauh akan nampak seperti apa yang kamu tengok pada gambar. Kita main dengan panjang fokus saja. 我们玩弄那个焦点，我们就可以 zoom in 跟 zoom out. Ini maksud zoom in dan zoom out sebenarnya. Jadi benda ini kalau ikut senior kamu punya syllabus KBSM ada ya. Kamera. Kalau sempat nanti Jeko akan tunjuklah. Okey, kamera. Jadi sepatutnya kalau kita ada kat kelas, kita pun akan suruh murid sekarang mengkaji penciptaan peralatan optik. 就是说外面有什么东西是用镜片去做的， dan kamu perlu terangkan apakah keistimewaan alat optik itu dalam membantu atau mengatasi had keupayaan deria penglihatan manusia. 也就是说让我们帮助我们人类做不到的视力，让它去视力啊，tiga lagi jangan salah faham Jeko cakap ini penglihatan. Jadi membantu meningkatkan lagi had keupayaan penglihatan manusia. Okey, jangan 看远的东西，怎么样看近的东西。Jadi benda ini kita pun dah sebut khususnya seperti mikroskop dan teleskop. Jadi sekarang Jeko nak kamu tengok pada skrin, kamu buka skrin kamu sekarang, Jeko nak paparkan satu benda ya. Okey, tengok pada skrin. Murid-murid tengoklah sabar ya. Tak tahu kamu boleh nampak ke tak, tapi Jeko nak share sekarang. Okey, ini adalah video yang mengenai kanta air. Boleh nampak ke tak murid-murid pada skrin? Boleh. Okey. Dia letakkan air. A lot of people think that you have to have a round material in order to get a round effect. You don't have to do that. This is square, and the water automatically makes a round shape. The outer edges really don't matter. What matters is the curve that you get there. This is very close to a true parabola. So here is our broad focal point where we come down right here. Happening entirely just with water scraped in a plastic. I'm your host, Dan Rojas. Thank you for watching and enjoy it.
Jadi kalau anda tengok pada gambar tadi, okey, cikgu pun balik kepada presenting cikgu ya. Jadi kalau anda tengok tadi pada video tadi, boleh dengar suara dia ke tidak tadi? 不可以，不可以啦，但是你有看到 video 对吗？对， Tapi kalau kamu tengok pada gambar tadi itu, video tadi itu, apa yang dia nak tunjukkan bahawa kanta tidak semestinya dibuat daripada kaca ataupun plastik，它不是用那一个不一定是要用那个玻璃或者是 plastik 做的，你可以用水做。Jadi macam mana dia gunakan air, dia gunakan plastik ke atas, dia kumpulkan air. Jadi kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, ya, apabila ada satu plastik yang kertas plastik ke atas, air itu sendiri akan tenggelam, 那个水会自己凹下去。jadi dia akan bentuk satu bentuk kanta，它是直接形成一个镜片的那个形状。jadi untuk dalam gambar ini, dalam video ini, cikgu sekarang stop masa dia jadi gambar lah ni. Kamu akan nampak tadi dia cuba tunjukkan bahawa cahaya itu ditumpukan. 那个光线会集中吗？ Itulah cikgu yang cakap, itulah titik fokus. Jadi apabila orang itu dia ambilkan papan, okey, carikan titik fokus. Maksudnya di mana cahaya itu tumpu. 它找那一个焦点的话， kamu akan nampak cahaya itu tumpu dan tenaga cahaya itu begitu kuat sehingganya boleh bakarkan barang. Ya. Sebab tempat itu tempat fokusnya cahaya, boleh kata titik fokus dia itu, itulah jarak dia. Jarak titik fokus untuk hantar air ini. So, 这个距离, ni kan ah. Kalau anda tengok maksud dia, murid-murid, tadi kalau kamu tengok di sini, dalam gambar ini, atas ialah kanta, dia pegangkan satu batang kayu dekat tengah-tengah. Dia pun ada sebut tadi dalam video ni, mungkin memang kamu tak dengar tapi cikgu ulang. Ya, focal point dia, titik fokus dia, focal point dia adalah jarak antara lantai sehingga ke air. Jadi ada kat tengah-tengah sini. Jadi dia pegangkan kayu itu, apabila dia pegang, cahaya itu tumpu titik fokus dia, dari tempat itulah cahaya bertumpu, bukti dia terbakar. Buktinya terbakar. Kalau kamu akan tengok, jadi cahaya bertumpu, dia boleh terbakar. Titik fokus, focal point. Boleh faham ke tak, murid-murid? Kanta tidak semestinya gunakan kaca, plastik. Dia boleh gunakan air untuk buat juga. Boleh faham? boleh, Jadi, cikgu ikut dah, Ihan? Are you okay, Ihan? Okey. Okey, jadi cikgu sambung sikit lagi. Sambung sikit lagi dalam habis dapat ini. Jadi, kalau anda tanya cikgu sekarang, cikgu, kenapa kamu tak suruh saya buat praktis formatif ini ya? Sebab cikgu tak boleh nak semak. Cikgu tak boleh nak semak. 我要改，我改不到现在真的。Kalau nak kamu ambilkan gambar PDF pun susah, menyusahkan. Tapi nanti buka sekolah, kalau kita dah habis belajar semua, cikgu akan suruh kamu buat semua praktis formatif. Untuk mereka yang nak buat nota, 我认真讲一句，谁有兴趣要做 nota 的话, kalau kamu rasa nak buat nota ya. Jadi, apa yang kamu boleh buat di sini nota? Kita dah masuk ke bab 7. Jadi, kalau kamu betul-betul dah buat nota untuk faham apa yang kamu telah buat, aku minta kamu sekarang, ada 7 bab dah ya, 有7个 bab. Buatkan rumusan setiap bab. 将所有的那一个每一课的那个叫什么？应该讲说它的那一个缩写 rumusan ya. Nota rumusan ni tulis dalam buku. Ni 写进你的书. Jadi untuk bab yang ketujuh, cahaya optik ini, kita telah membuang banyak masa di sini untuk belajar pembentukan image. 我们已经知道怎么样形成那个印象吗？ Dengan menggunakan apa? Kanta cembung dan kanta cekung. Okey? Kanta cembung juga dinamakan sebagai kanta penumpu. Kanta cekung dinamakan juga sebagai kanta pencapa, 分散的意思。那个镜片是会打散那个光吗？ Jadi kita lukis gambar aja dah settle dah. Kita juga telah belajar peralatan optik. Kalau kamu tengok pada skrin kamu, muka surat 216, kita dah belajar peralatan optik.
itu yang saya kata, siapa yang cakap, Cikgu, kenapa senior ke guru tuition saya tak ajar mikroskop? Ini silibus baru ya, tersing dah. Jadi, Cikgu pun dah ajar lukiskan mikroskop dah. Teleskop pun sudah. Dan Cikgu juga mengajar mengenai penggunaan kanta ataupun pembentukan peralatan optik dalam bidang-bidang lain seperti kamera, telefon pintar, projektor, LCD, cermin, mata dan sebagainya. Ini pun Cikgu akan sebut dalam latihan akan datang. Bagaimanakah dia guna dalam kamera? Kamera ya saya用学的. Dia nak kamu cari sendiri nota dia sebenarnya. Jadi nota itu Cikgu dah bagi semua ni sehingga Cikgu dah sebut yang bawah, mikroskop, teleskop dan juga alat peralatan optik yang membantu mengatasi had keupayaan deria penglihatan manusia. 这样能帮助我们人类视力的那个东西我们已经解释了的。Jadi kalau kamu betul-betul nak belajar sains, tolong buatkan rumusan untuk setiap bab, 7 bab dah. Dan minggu depan kita akan masuk ke bab 8 dan dijangka kita akan habis bab 9 sebelum anda buka sekolah. 比如说你开学的我已经教完了的。Jadi untuk murid-murid semua, kalau kamu betul-betul nak belajar, mulakan dulu dengan tuliskan rumusan. 每一个课 contoh Cikgu bukakan sekali lagi bab yang lain. Sekejap sebelum Cikgu tamatkan kelas hari ini, Cikgu nak sebutkan sedikit Jadi kalau kamu tengok di sini contohnya bab 1 mikroorganisma, ia ada laporan sains nanti kita akan buat. Kalau kamu betul-betul nak belajar sendiri dulu, fahamkan apa yang kamu telah belajar ataupun nota ringkas, pergi ke rumusan. Rumusan 很简单罢了，已经很简单了的。Kalau kamu masih tak boleh nak faham, Cikgu pun dah tahu dah. Kalau kamu tak boleh faham bahasa Melayu, Cikgu pun dah ajar 3 kali dalam kelas kamu dah, gunakan Google Translate. 不是问题的。现在你们在讲需要什么吗？ Jangan nanti lepas belajar SPM, kamu cakap kamu tak pernah belajar sains dan macam senior kamu sekarang ada 3 dah hubungi Cikgu bahawa contoh nak jadi polis. Contoh itu 真人事件刚刚发生的 nak jadi polis. Dia nak 5 subjek kredit. 要5科 C. 要5科要有 C. Antara subjek yang dia nak sebenarnya sains lah, 5 subjek teras. Baru dia fikir macam mana nak dapat C. Dia dapat lulus D saja. Jadi kenapa kamu tak nak usahakan sekarang? Okey, cuma ni biar现在努力呢. Jangan kata nanti masa nak minta ini ataupun belajar di college baru nak minta sains dapat C dan bazirkan masa dah. Siapa tak faham? 谁不明白的？我只是要你们写rumusan pada. Kalau nanti lepas buka sekolah, Cikgu nak buka buku kamu, index itu, ya, 我会 check 你们的 index 的，我会改的，没办法的，要改的。Index, lepas tu Cikgu akan pergi rumusan. Dan kita akan siapkan juga PK Sains. Okey? Siapa ada soalan? Jangan cakap kenapa Cikgu tak bagi nota ya. Cikgu nak bagi nota pun ada isu timbul dalam kelas lain. Ini betul berlaku juga. Ada yang kata data tak ada lah, internet tak ada lah, tak adil lah ini semua. Jadi tak apa, kita guna buku test cukup dah. Buatkan rumusan untuk setiap bab. 你们真的要学习的话，点点坐下来开你们的书， bukakan buku bab 1 rumusan. Bab 2 rumusan. Bab 3 rumusan. Sampai ke bab 7. Tengok apa yang kamu tak faham dulu. Okey? Dan kalau tak faham, bukalah YouTube. Dengar balik je kelas. Siapa ada soalan? 是有问题的。老师都没有buku nota。你们有没有手写的吗？ Kalau buku nota tak ada, gunakan kertas pun tak apa. Kertas itu nanti kamu boleh punch yang ketong ataupun file kan, itu okey juga. Kalau tak ada buku tulis OK。看你们的啦，你们要不要学习吧？这个真的。老师，bila kita nak buat latihan bulan 9 dijangka bulan 9 kita dah habis semua bab. Bulan 9 mula bulan 9 kita akan buat latihan. 你们进来课就做练习吧的。OK, practice formative 第一课做，我们一起做。OK, kita akan buat sama-sama. Macam tu je. 我们的课就是第一课进来就做练习，第二课做练习，第三课做练习， siapkan semua je. OK?
Sebab dengan kata bulan 9 mungkin tak buka sekolah dia akan tarik sampai ke Oktober. Tapi satu pihak kementerian kata bulan 9nak juga tingkatan 5 masuk sekolah. 还有人form 5进学校就是了，我也不懂啊。OK， soalan? Soalan murid-murid? Ada. Kalau tak ada, sabar jangan tutup dulu, jangan keluar dulu. Cikgu nak ambilkan kehadiran ni. Jadi sila buka kamera sekarang. Sila buka kamera murid-murid. Kalau rasa malu tak pakai tudung punya macam ni pun okey. Okey, tutup je macam ni. Okey. Dah siapa? Sila buka kamera. Syairah? Junhal? Okey. Dalam kiraan Junhal, Junhal dah take handphone kamera hoài. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kiraan 3, 2, 1. Okey, jadi itu saja daripada cikgu hari ini ya. Cikgu pun tak nak buang masa semua. Buat rumusan tu, buat cantik-cantik supaya anda sekurang-kurang dah faham tingkatan 5,7 bab yang kamu telah belajar. Jangan kata kamu tak tahu apa-apa dan isikan link kehadiran nanti ya. Terima kasih semua. Jumpa nanti. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama.